Okey, kembali semula di ABSY dan kita hari ini nak fokus kepada satu sambutan yang penting kepada UDA yang akan menyambut ulang tahun yang ke-50. Dan untuk itu saya akan bersama dengan pengerusi UDA Holding Berhad yang berhormat Datuk Jalaluddin Alias. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Itu dia. Jadi usia yang begitu matang 50 tahun. Macam mana Datuk melihat permulaan yang baik sehingga berkembang separuh abad mencipta kejayaan? Silakan. Terima kasih Fitri. Ya, saya lihat perkembangan dan juga perjalanan UDA sejak 50 tahun yang lalu, sejak 49 tahun. Tahun depan kita akan sambut 50 tahun sambutan hari ulang tahun UDA. Kita sudah melalui pelbagai perjalanan dalam entiti perniagaan dalam ketika zaman susah dan ketika zaman senang. Tetapi yang penting bagi saya lihat bahawa walaupun dalam apa pun suasana dan landscape ekonomi negara dan dunia, UDA mampu untuk berada di tahap seperti yang ada sekarang. Untuk makluman saudara Fitri dan pendengar, UDA sejak ditubuhkan pada 12 November 1971, bermakna November ini kita akan berada 49 tahun. Tahun depan kita akan meraihkan sambutan hari ulang tahun emas 50 tahun UDA. Dan ini adalah merupakan satu yang saya fikir dan pandangan saya adalah merupakan satu titian kejayaan kepada UDA, terutamanya bagi memastikan bahawa untuk menyahut aspirasi nasional. Di samping itu juga kita memastikan kewujudan ataupun matlamat utama UDA ditubuhkan itu adalah untuk kepentingan pegangan pembangunan hartanah, premis perniagaan dan sebagainya untuk masyarakat dan rakyat di Malaysia khususnya lah. Itu dia. Memang kita nampak bukti pembangunan UDA yang dilakukan. Kita mendepani COVID-19 Ya. ketika usia menjangkau 50 tahun ini. Pada masa yang sama nak juga menggerakkan pembangunan. Macam mana di saat diuji tetap terus memberi melalui CSR yang digerakkan. Itu saya sebut ya. Walaupun kita melalui pelbagai landscape ataupun keadaan dan suasana ekonomi yang tentunya berlainan daripada masa ke semasa. Tetapi setakat ini kita berjaya mengatasi segala perkara yang melanda keadaan ekonomi negara dan dunia. Jadi sekarang ni seluruh dunia kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi UDA tidak terkecuali daripada mengalami tekanan dan juga keadaan dan suasana COVID ini. Oleh kerana UDA ini adalah merupakan salah satu daripada syarikat agensi kerajaan, government linked company di bawah Kementerian Kewangan dan juga di bawah pemantauan Kementerian Usahawan dan Koperasi MEDEC. Jadi kita juga turut memainkan peranan untuk memastikan bahawa aspirasi nasional ataupun hasrat kerajaan sekarang ini untuk memastikan bahawa semua pihak memainkan peranan untuk membantu masyarakat bagi mengatasi dan juga mencegah penularan pandemik ini. Jadi saya nampak sekarang ini UDA telah memperuntukkan sebahagian daripada kos untuk memastikan bahawa pandemik ini juga kita main peranan untuk penularan itu. Kita berbelanja hampir 18.5 juta, tak silap saya, untuk memastikan dan membantu semua pihak, terutamanya usahawan-usahawan yang menyewa premis-premis UDA di seluruh negara untuk kita bantu dalam soal penyewaan, pengecualian, persewaan dan sebagainya. Ya, di saat 50 tahun pastinya ingin terbang tinggi lagi, mengubah haluan sayap dan sebagainya. Jadi apa strategi untuk masa depan dari segi hala tujuannya? Saya, oleh kerana kita sudah melalui 50 tahun yang pertama, sekarang ini kita akan masuk kepada fasa 50 tahun kedua. Tentunya kita akan meneruskan legasi pegangan hartanah terutamanya. Tentunya kita akan meneruskan legasi pegangan premis kediaman dan juga perniagaan, khususnya untuk usahawan Melayu Bumi Putra dan juga golongan B40. Dan di samping itu, tentunya UDA akan mencipta satu lagi hub keusahawanan, mencipta peluang baru untuk semua usahawan-usahawan Bumi Putra, khususnya golongan B40 untuk di kawasan-kawasan bandar. Ini adalah merupakan antara landscape perjalanan UDA untuk 50 tahun kedua bagi memastikan UDA tetap relevan lah di persada peniaga ataupun syarikat-syarikat di peringkat nasional, malah mungkin di peringkat antarabangsa insya-Allah. Dan dengan cerita UDA pun ada pertandingan mencipta logo nak merubah wajah mungkin mengubah mentransformasi pencapaian. Okey, Datuk. Kita sempena dengan sambutan UDA ulang tahun ke-50. Pertama
adalah memulakan untuk kita perkenalkan UDA dan dapat dijiwai oleh masyarakat, terutamanya di kalangan golongan muda. Jadi kita lancarkan pertandingan mencipta logo 50 tahun bermula pada bulan Oktober yang lalu dan kita akan tamatkan dalam tempoh penghujung bulan Oktober. Hadiah juga agak lumayan kita tawarkan kepada mereka-mereka yang boleh mereka cipta logo sempena dengan ulang tahun 50 UDA yang insya-Allah akan kita umumkan pada 16 November nanti. Pertandingan ini kita buka kepada semua pelajar-pelajar, kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, dan saya harapkan supaya rakyat Malaysia dapat mendepani pemikiran landscape keusahawanan terutamanya bagi golongan B40 dan dapat diterjemahkan dalam logo UDA yang baru sempena dengan sambutan 50 tahun ini. Itu dia dia. Datuk, untuk ucapan kepada mereka selama ini yang menggerakkan UDA pada tahap tinggi, petugas-petugas pekerja, silakan. Saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya, terutamanya kepada mantan-mantan pengusi-pengusi UDA yang telah membawa dan juga mengorak langkah kepada kejayaan sehingga UDA berada di tahap sebegini rupa. Apatah lagi kepada CEO, kepada semua pegawai-pegawai kanan UDA, termasuk warga UDA keseluruhannya yang telah memasti bekerja kuat dan juga berusaha sedaya upaya untuk memastikan UDA berada di tahap yang sebegini baik, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih. Berkobar Datuk untuk menyatakan kegemilangan UDA 50 tahun. Itu dia Datuk Jalaluddin alias Pengerusi UDA Holding Berhad yang mengajak sama untuk menyertai pertandingan untuk mencipta logo. Laman lanjut di Facebook UDA Holdings ataupun Instagram UDA_official untuk dapatkan maklumat terkini. Dan kita akan bereaksikan nantikan muncul Wanita Kari Asara Cinta di MHI kembali selepas ini.